Mungkin ada yang tertanya, bagaimana kaedah dan pelaksanaan PBD dalam bilik darjah? Di sini ada jawapannya. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan PBD ataupun pentaksiran bilik darjah di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Dan hari ini kita akan fokuskan kepada mata pelajaran geografi untuk sekolah menengah. Dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Siapakah beliau? Saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, sekarang ni saya akan persilakan jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Saundra Devi Arumugam dari SMK Puchong Selangor. Apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana bersama Irfan untuk episod kali ini. Dan pastinya, siapakah gerangan guru Irfan katakan tadi? Kita persilakan Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Sihat Cikgu ya? Alhamdulillah sihat. Nampaknya kita dipertemukan lagi dalam rancangan PBD kali ini. Ya, pastinya akan berkongsikan berkaitan dengan mata pelajaran geografi sekolah menengah. Ya. Jadi tanpa melengahkan masa, apa kata Cikgu? Kita mulakan. Terima kasih. Terima kasih, Wan. Okey, kita teruskan. Yang pertama adalah berkaitan dengan matlamat. Okey, kurikulum standard sekolah menengah untuk mata pelajaran geografi. Jadi KSSM Geografi bermatlamat untuk melahirkan insan bermaklumat geografi yang berupaya berinteraksi dengan persekitaran secara berhemah ke arah kelestarian alam dan kesejahteraan hidup. Dipanjang sikit, kita ringkaskan apa yang kita dapat ilmu geografi pada hari ini. Ringkas dia adalah untuk kehidupan kita pada hari ini dan pada masa-masa akan datang. Itu matlamat KSSM untuk mata pelajaran geografi. Okey, diteruskan fokus kurikulum geografi. Okay, apakah fokus dia? Ada 5 fokus. Okay. Yang pertama adalah berkaitan dengan kemahiran geografi. Jadi banyak disiplin ilmu berkaitan dengan geografi diajar dalam kemahiran geografi. Kita teruskan lagi dengan yang kedua adalah berkaitan dengan geografi fizikal. Ringkasnya geografi fizikal ni apa yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi, dalam bumi dan persekitaran manusia. Yang ketiga adalah berkaitan dengan geografi manusia. Apakah tingkah laku manusia yang boleh kita faham dan berkait dengan ilmu geografi. Okey, yang keempat adalah berkaitan dengan geografi kawasan. Okey, ini untuk yang peringkat menengah rendah, dia ada kalau tingkatan 1 dia berkait dengan Malaysia, Asia, tingkatan 2 berkait dengan dunia, yang ketiga, tingkatan 3 pun berkaitan dengan dunia. Dan yang terakhir adalah isu dan pengurusan alam sekitar. Banyak isu-isu yang wujud berkaitan dengan alam sekitar dan kita cuba memahami untuk perkara yang kelima, fokus yang kelima iaitu isu dan pengurusan alam sekitar yang berlaku di sekeliling kita. Sebab itu kita perlu memahami dan mendalami ilmu geografi. Itu sedikit secara ringkas apakah fokus kurikulum geografi. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu PBD, pentaksiran bilik darjah dalam mata pelajaran geografi. Macam mana kita nak praktikkan, kita nak laksanakan, kita nak lakukan yang terbaik untuk mata pelajaran geografi berfokus kepada pentaksiran bilik darjah. Okey. Lagi yang pertama, guru melaksanakan pentaksiran secara berterusan sepanjang masa. Okey, berkaitan dengan apa yang guru-guru ajar kepada murid dan apa yang murid-murid belajar dan mengajar. Murid-murid belajar dan mengajar. Dia boleh belajar dan pada masa yang sama belajar, mengajar rakan-rakan sebaya mereka. Okey, adik, guru melaksanakan pentaksiran secara berterusan dalam PDP dengan menggunakan kaedah berikut. Dia ada banyak kaedah. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan lisan. Bercakap saja. Bercakap saja itu boleh kita tafsirkan. Kita boleh beri penilaian kepada apa yang murid-murid cuba sampaikan. Yang kedua adalah bertulis. Okey, mungkin ada orang boleh bercakap tetapi tidak boleh menulis. Ada yang boleh menulis tapi tidak boleh bercakap. Okey, mungkin dia kurang petah bercakap tapi dia bijak dalam menulis. Pun boleh kita
menilaikan dia, membuat pentaksiran kepada seseorang murid. Dan yang ketiga adalah pemerhatian. Jadi tiga, yang pertama lisan, bertulis dan pemerhatian. Guru-guru boleh memerhatikan apakah yang murid-murid lakukan, sikap, tingkah laku murid dalam menentukan pentaksiran secara berterusan. Itu yang perlu guru-guru lakukan dan memberi dorongan kepada murid-murid agar mereka terus fokus dalam mata pelajaran geografi. Seterusnya adalah pentaksiran secara lisan. Kita fokuskan bagaimanakah yang dikatakan dengan lisan ini. Pentaksiran secara lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara, yang pertama adalah murid dengan guru. Guru boleh berinteraksi antara murid dengan guru, murid dengan murid, murid A dengan murid B, sesama rakan sebaya mereka boleh berinteraksi secara lisan. Dan yang ketiga, murid dengan bahan pembelajaran. Mungkin murid berinteraksi dengan bahan rujukan, contohnya buku teks, majalah, surat khabar, ataupun mungkin bahan-bahan yang murid-murid boleh cari di capaian internet. Seterusnya, secara lisan, aspek-aspek yang boleh ditafsir secara lisan ialah kefahaman konsep, pengetahuan fakta, kemahiran mendengar, penggunaan bahasa yang tepat, kefasihan menghafal dan menghafal fakta. Sebutan dalam berbahasa, kecekapan, mencongak, gaya persembahan, pertuturan dan sikap. Kemahiran lisan boleh ditafsir melalui aktiviti seperti berikut: soal jawab, bacaan kuat, syarahan, perbahasan, bercerita, perbincangan, hafazan, temu bual, soal jawab, nyanyian, deklamasi sajak, mendengar dan memberi respons secara lisan. Ini contoh aktiviti secara lisan. Mungkin boleh bercerita. Contoh saya berikan di sini, pengalaman meredah banjir atau pengalaman menyertai misi banjir. Murid-murid boleh bercerita kepada guru dan rakan-rakan. Yang kedua, mungkin kita boleh buat pertandingan deklamasi sajak. Contoh mencerita sajak bertajuk hujan. Ifan, macam mana contoh sajak berdasarkan tajuk hujan? Sajak berdasarkan tajuk hujan. Contoh kalau begitu, satu. Ifan cuba. Ifan cuba. Biar Ifan berkisah sejenak, cikgu. Hujan, turunmu memberi rahmat. Menarik kan? Menyinari seluruh isi bumi. Memberi 1001 makna. Itu contoh. Sajak yang boleh dijalankan oleh guru-guru bersama murid-murid di dalam kelas. Yang ketiga adalah nyanyian. Mungkin juga kita gunakan tema hujan juga, mengubah lirik lagu popular berdasarkan topik dan standard dalam standard pembelajaran. Contoh lagu yang biasa kita jumpa. Saya bagi satu. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Sedap suara. Itu menarik kan? Aktiviti yang dijalankan di dalam kelas, sekiranya guru dapat mencukil bakat murid untuk diselaraskan dengan isi kandungan mata pelajaran. Pentaksiran secara bertulis. Pentaksiran secara bertulis melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti berikut: karangan, laporan projek, eksperimen, kerja kursus atau folio, latihan bertulis, ujian bertulis, huraian atau tafsiran statik, peta jadual graf atau carta. Pentaksiran secara bertulis, murid-murid menjalankan aktiviti menulis. Cuma dalam pentaksiran secara bertulis digunakan untuk mengesan perkembangan intelek dan kemahiran murid dari aspek menulis, menyusun idea, mengaplikasi, mentafsir, menilai dan mencipta. Secara pemerhatian, boleh juga pemerhatian melalui sikap, perlakuan, amali, kemahiran manipulatif, kemahiran bersosial, kemahiran belajar, kemahiran kinestetik, kemahiran literasi komputer, kemahiran mereka cipta. Macam-macam kemahiran. Itu saja daripada saya, Ifan. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen pertama ini. Kita tahu ada beberapa jenis untuk kita menafsir prestasi murid dengan lisan, pemerhatian dan juga bertulis. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Bersama kami dalam PBD di saluran Didik TV KPM. Kalau tadi kita dah tahu bagaimana cara untuk guru menilai prestasi murid-murid mereka melalui cara lisan, bertuturan dan juga pemerhatian. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini, apa pula diskusi kita? Kita teruskan. Aktiviti dan cara penentuan tahap penguasaan dalam satu-satu kelas yang diajar oleh guru. Teruskan. Ini cara penentuan tahap penguasaan. Kita terus kepada apa yang kita nak ajar. Contoh saya tunjukkan di sini adalah satu standard kandungan dan standard pembelajaran dan standard prestasi yang dijalankan dalam satu-satu
DSKP dokumen standard standard untuk mata pelajaran lah. Contoh macam ni saya tunjuk kat sini, okey, adalah kurikulum standard sekolah menengah, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey. Ini yang boleh digunakan, bukan boleh, wajib digunakan oleh guru-guru untuk setiap sesi PDP, pengajaran dan pembelajaran. Okey, sebab apa? Sebab ini adalah panduan rujukan yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Seperti mana yang dipaparkan di slide, ini adalah dia punya hard copy dia. Saya ambil satu contoh, di SKP yang dipaparkan di slide sekarang. Dia ada 3 perkara yang perlu guru-guru ingat. Okey, perlunya merujuk kepada standard kandungan, merujuk kepada standard pembelajaran dan merujuk kepada standard prestasi. Tetapi standard kandungan, standard pembelajaran adalah perkara asas dan standard prestasi adalah sokongan kepada 2 perkara tersebut. Okey, kita pergikan ini, saya ambil contoh standard pembelajaran 2.2.4, menilai kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Murid menghasilkan buku skrap berkaitan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim, dan murid-murid membuat penyampaian secara lisan. Okey, itu penilaian kita buat secara lisan, dan dia boleh juga wujud sebagai penilaian secara bertulis. Okey, contoh dekat sini saya paparkan adalah bagaimana murid menghasilkan satu dokumen yang bertulis dan kita boleh menilai hasil kerja murid. Okey, 2 perkara penilaian, iaitu bertulis dan lisan. Dan kita juga boleh seiringkan dengan yang ketiga, iaitu pemerhatian. Kita tengok standard pembelajaran. Okey, tadi jenis penilaian yang boleh kita buat untuk standard pembelajaran yang tadi 2.2.4 tadi adalah, okey, yang pertama adalah berkaitan dengan pemerhatian. Okey, mungkin yang dipaparkan di sekarang adalah video bagaimana murid membuat pemerhatian menggunakan kemudahan internet di sekolah ataupun di pusat akses sekolah atau di perpustakaan sekolah. Tapi jangan risau sekiranya capaian internet tidak stabil ataupun tidak kuat di sekolah ataupun di kawasan-kawasan guru melaksanakan PDP, kita boleh buat pemerhatian murid-murid mencari bahan di perpustakaan sekolah. Okey, bahan-bahan yang dihasilkan ataupun murid-murid mencari bahan sendiri, boleh cikgu gunakan sebagai pemerhatian. Cikgu nilai bagaimanakah murid-murid dapat mencari bahan untuk sesuatu standard kandungan yang perlu diselesaikan oleh murid dan guru. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan bertulis. Kita boleh tengok bagaimana murid menghasilkan sesuatu perkara dengan menulis. Okey, menghasilkan maklumat, menyusun maklumat, menyampaikan maklumat secara bertulis. Okey, murid-murid dapat mencukik idea, kita boleh bagi sumbang saran kepada murid-murid, kita boleh berkongsi idea bersama mereka ketika mereka melaksanakan aktiviti bertulis. Mungkin juga boleh menggunakan lambaran kerja, mungkin boleh juga bagi tugasan dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah melalui lisan. Murid-murid boleh membuat penilaian secara lisan dengan kaedah temu bual bersama guru, dan murid-murid juga boleh membuat persembahan di hadapan rakan-rakan. Itu adalah jenis penilaian bagaimana kita nak menentukan tahap penguasaan. Okey, satu tahap penguasaan adalah perlu diberi oleh guru berdasarkan pertimbangan profesional seorang guru untuk menilai. Okey, sama ada berdasarkan pemerhatian, bertulis ataupun secara lisan. Perlu diingat oleh guru bahawa penilaian profesional perlu dilaksanakan kepada setiap murid bagi membolehkan murid-murid dinilai dengan sebaik yang mungkin. Okey. Kita pergi pada yang seterusnya, standard pembelajaran yang sama juga 2.2.5, dia satu lagi level dia, merumuskan perubahan cuaca dan iklim di Malaysia. Murid memberi cadangan mengurangkan perubahan cuaca dan iklim di Malaysia. Ini kita boleh buat penilaian. Okey, jom penilaian bagaimana? Penilaian berdasarkan lisan dan guru-guru boleh bersoal jawab. Okey, jom kita tengok contoh video bagaimana murid membuat persembahan berdasarkan apa yang mereka dapat daripada sumber-sumber maklumat yang mereka cari. Okey, jom. Berikut adalah cadangan saya bagi langkah-langkah mengurangkan kesan perubahan cuaca. Okey, yang pertama, kita boleh mengamalkan amalan berkongsi kereta. Okey, yang kedua, kita boleh mengawal penerokaan hutan.
Yang ketiga, kita boleh mewujudkan lebih banyak hutan simpan dan taman negara. Okay, dan yang terakhir sekali, kita boleh mewujudkan bandar hijau. Okey, itu adalah contoh bagaimana murid ditafsir secara lisan, dan juga kita boleh ambil kira taksiran secara bertulis kerana murid-murid menghasilkan satu kerja, bahan kerja, hasil murid yang dipaparkan di sini. Hasil kerja, murid memberi idea dan memberi catatan terhadap idea yang mereka dapat, yang mereka fikirkan, yang mereka rasakan betul pada mereka. Kita bimbing mereka untuk menyampaikan maklumat yang mereka telah perolehi tersebut. Okey, jika kita dapati murid-murid itu ada tersangkut ataupun tidak dapat menyampaikan sesuatu maklumat dengan jelas, kita mungkin boleh bersoal jawab dengan mereka, memberi galakan kepada mereka, cuba membimbing mereka dan galakkan rakan-rakan sebaya dalam satu kumpulan sesi pengajaran dan pembelajaran untuk bekerjasama antara satu sama lain. Seterusnya boleh menimbulkan satu suasana yang menyeronokkan dalam satu-satu sesi PDP. Okey, itu saja daripada saya, Fan. Jadi kita harap kita dapat memberi idea, mungkin guru-guru boleh mempelbagaikan lagi aktiviti. Ini contoh yang boleh kita bawakan kepada guru-guru. Okay, baik cikgu, contohnya kan, selain daripada nyanyian, tadi kita ada sajak dan juga bercerita, mungkin kita boleh buat ada sketsa, cikgu, bagaimana? Boleh, mungkin boleh buat drama. Buat drama. Okay. Drama berdasarkan contoh drama kisah bagaimana orang membuang sampah merata-rata. Betul. Dan apa akibatnya, cikgu? Akibat dia, mungkin kita boleh buat debat. Kita boleh buat syarahan. Kita boleh buat model. Model menggunakan barangan terbuang. Macam-macam idea. Macam-macam lagi, yang penting kita cuba berkomunikasi dengan murid-murid di dalam kelas supaya mereka mengeluarkan idea mereka dan kita bimbing. Bukan kita beri idea, tapi mereka mengeluarkan idea dan kita bimbing untuk mereka melontarkan idea mereka. Baik, cikgu. Hadirnya di situ, guru akan memberikan bimbingan sahaja, tetapi murid yang perlu mengeluarkan idea mereka untuk mencapai standard yang lebih baik. Ya, betul. Betul, cikgu. Terima kasih atas perkongsian di segmen ini. Jadi nampaknya ada pelbagai cara untuk guru-guru menilai prestasi murid-murid mereka di sekolah, terutamanya dalam mata pelajaran geografi sekolah menengah. Jadi jom kita berhenti berehat dulu, kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Inilah dia PBD di saluran Didik TV KPM berkenaan dengan geografi sekolah menengah, dan pastinya tadi Cikgu Fiti telah terangkan kepada kita pelbagai cara untuk menilai prestasi murid-murid, dan kali ini ada lagi perkongsian. Silakan, cikgu. Okey, saya teruskan dengan perkongsian yang seterusnya adalah bagaimana kita nak merekod tahap penguasaan ataupun TP. Okey, jadi sebelum kita nak merekod, kena faham dulu apakah yang dikatakan dengan tahap penguasaan, iaitu singkatan dia adalah TP. Biasa digunakan oleh guru-guru adalah perkataan T dan P. Tahap penguasaan. Tahap penguasaan merupakan satu bentuk penyertaan pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Bagaimana murid tu mungkin daripada satu tahap ke tahap yang seterusnya. Okey, daripada yang rendah makin meningkat dan seterusnya kepada yang lebih baik. Okey. Yang kedua adalah terdapat 6 tahap penguasaan yang menunjukkan tahap penguasaan lah. Okey, menunjukkan tahap penguasaan. Okey, yang seterusnya adalah tu. Terdapat 6 tahap penguasaan yang menunjukkan aras penguasaan yang disusun secara hierarki dan digunakan untuk tujuan rujukan pencapaian murid bagi setiap mata pelajaran. Dia ada hierarki ataupun level dia, tingkat-tingkat dia. Okey, yang seterusnya adalah guru perlu menyelesaikan PDP bagi satu kelompok. Guru-guru perlu ingat kena selesaikan satu kelompok. Okey, bidang, tema atau kemahiran dalam standard kandungan dan standard pembelajaran sebelum menentukan tahap penguasaan murid. Okey, dia ada 3 kan? Ada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Tapi standard kandungan dan standard pembelajaran perlu diselarikan dengan bagaimana murid itu ditentukan tahap penguasaan dia berdasarkan standard prestasi. Okey, tapi perlu diingat standard kandungan, standard pembelajaran perlu dihabiskan terlebih dahulu, barulah guru-guru boleh menilai murid. Sama ada menilai secara lisan, secara pemerhatian ataupun secara bertulis. Okey. Seterusnya adalah tahap penguasaan, penyertaan tahap penguasaan mata pelajaran geografi keseluruhannya. Kita tengok kat sini, dia ada
1. Okey, yang kedua, dia ada yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Saya ambil yang keenam lah yang paling tinggi. Okey, menghasilkan idea yang kreatif, inovatif dan boleh dicontohi serta bersikap positif terhadap alam sekitar berdasarkan pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari untuk digunakan dalam situasi baharu. Okay, contoh saya bagi kat sini kepada guru-guru. Mungkin guru-guru ada mengajar murid-murid berkaitan dengan amalan kitar semula. Sejauh manakah murid-murid yang cikgu-cikgu ajar dapat mengamalkan amalan kitar semula di kawasan sekolah. Okay, murid-murid dibiasakan dengan membuang sampah di tempat yang betul, mengurangkan penggunaan plastik, okey, mengurangkan penggunaan botol plastik. Tapi mungkin murid-murid bawa bekal datang ke sekolah ataupun bekas kosong untuk datang ke kantin membeli makanan. Ini guru-guru boleh memberi penilaian kepada seseorang murid mungkin aras yang paling tinggi kerana dia boleh menggunakan ilmu yang dia pelajari untuk kehidupan dia mungkin pada masa ini dan pada masa akan datang. Itu pentingnya bagaimana murid ini bukan saja dinilai di dalam kelas tapi boleh juga dinilai di luar kelas, mungkin juga boleh dinilai di luar semasa kehidupan harian mereka. Itu adalah tahap penguasaan, penyataan 1, 2, 3, 4, 5 dan terakhir adalah TP yang ke-6. Okey. Seterusnya tahap penguasaan. Okey. Penyataan tahap penguasaan mata pelajaran geografi standard kandungan ini dalam standard kandungan. Okey. Tadi secara keseluruhan, ini saya petik satu standard kandungan. Okey. Ini adalah berkaitan dengan standard prestasi dinyatakan dalam buku rujukan kitab utama kita guru-guru yang mengajar mata pelajaran geografi. Saya contoh di sini adalah DSKP untuk geografi tingkatan 2. Cikgu pastikan bahan rujukan ini sentiasa bersama guru semasa guru masuk ke dalam kelas sebagai panduan untuk guru-guru selaraskan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi bagi menilai tahap penguasaan setiap murid dalam satu kelompok murid dalam satu-satu kelas. Okey. Pelaporan PBD, pelaporan pentaksiran bilik darjah berdasarkan standard kandungan. Saya ambil contoh kat sini adalah inisiatif saya. Mungkin boleh digunakan oleh guru-guru yang menonton siaran ini. Okey, ini inisiatif saya. Saya menyediakan satu borang Excel, okey, untuk saya rekodkan perkembangan murid saya. Okey, mungkin tadi standard kandungan yang saya gunakan, okey, merujuk kepada satu-satu standard. Okey, saya belum habis lagi untuk menghabiskan standard tersebut. Okey, saya akan catatkan di borang ini, okey, perkembangan setiap murid supaya setiap murid dapat dinilai dengan cara yang paling baik. Okey, ini bukanlah wajib dibuat oleh guru-guru berdasarkan perkongsian saya, pengalaman saya menggunakan borang Excel. Mungkin guru-guru lebih selesa menggunakan buku catatan sendiri, mungkin pada kertas, mungkin diletakkan dalam satu buku. Yang penting cari satu kaedah yang guru-guru rasakan sangat sesuai dan senang cikgu laksanakan untuk merekod perkembangan murid. Okey, ini adalah berdasarkan standard kandungan yang guru-guru ajar yang terkandung dalam TSKP untuk mata pelajaran geografi. Ini contoh. Okey, contoh dia. Okey, penetapan tahap penguasaan murid hanya boleh dibuat setelah PDP bagi setiap kelompok SK dan SP selesai dilaksanakan. Dah habis semua dulu, barulah buat penentuan tahap penguasaan bagi seseorang murid. Okey, yang seterusnya adalah pentaksiran bilik darjah PBD secara keseluruhan. Pelaporan dijalankan 2 kali iaitu pada pertengahan penggal dan akhir penggal. Maksudnya pertengahan tahun satu, hujung kali. Okey, itu keseluruhan dia. Ini contoh dia. Okey, yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan kurikulum bagaimana kita nak rekodkan tahap penguasaan bagi setiap bidang dia. Kalau geografi dia ada 5 yang saya sebut tadi, tambahan satu adalah kerja khusus ataupun kerja lapangan. Okey. Catatan di sini, pelaporan bagi kemahiran geografi fizikal dan geografi manusia akan dilakukan pada pertengahan penggal, manakala pelaporan bagi geografi kawasan serta isu dan pengurusan alam sekitar dan kerja lapangan pula dilakukan pada akhir penggal. Ini panduan yang diberikan oleh bahagian pembangunan kurikulum, tetapi bagi penjajaran dilaksanakan, guru-guru boleh melaksanakan penilaian kerja lapangan pada
pertengahan penggal. Maksudnya pada pertengahan penggal pun boleh juga lakukan penilaian bagi kerja lapangan, bukan tunggu akhir. Okay, mungkin guru-guru dah habis sebahagian daripada sukatan pelajaran, cikgu nak laksanakan kerja lapangan, tak perlu tunggu akhir tahun. Cikgu dah boleh gunakan penilaian bagi kerja lapangan di pertengahan tahun. Dia tidak salah kerana cikgu telah mengajarkan berapa disiplin ilmu geografi dalam mata pelajaran geografi sesuai dengan DXKP. Okey, itu saja Irfan yang dapat saya kongsikan. Okey, saya pulang kepada Irfan. Baik, terima kasih Cikgu atas penjelasan di segmen ini berkenaan dengan tahap penguasaan dan juga cara perekodan data bagi tahap prestasi murid-murid di sekolah bagi mata pelajaran geografi sekolah menengah. Dan saya mungkin ada soalan untuk Cikgu. Boleh? Okey, sekiranya saya ni saya murid yang ada tahap penguasaan 4 ketika itu. Dan bagaimana saya ini meningkatkan tahap penguasaan saya ke paling tinggi yang paling tinggi. Ya. Okey. Mungkin seorang murid tidak semestinya terus kepada peringkat yang tertinggi. Tapi ingat, guru-guru harus wajib memberi peluang kepada, contoh saya bagi tadi, Irfan adalah anak murid saya. Okey, saya beri galakan kepada Irfan. Okey, cuba cungkil bakat Irfan, cuba fahami Irfan dan memberi peluang kepada beliau untuk terus meningkatkan dia punya tahap penguasaan dia, TP dia. Mungkin bukan berakhir sehingga 4, tapi boleh kita cungkil lagi, mungkin boleh naik kepada 5 dan mungkin yang paling tinggi 6. Yang penting guru-guru kena beri ruang dan peluang kepada murid. Kita percayakan murid-murid kita. Percaya pada murid-murid dan beri ruang dan peluang kepada mereka untuk mencungkil bakat diri masing-masing. Cuma mungkin ada yang lambat, mungkin ada yang cepat. Kita lihat prestasi mereka bagaimana. Betul. Terima kasih Cikgu atas segala perkongsian di saluran Didik TV KPM bagi PBD Sekolah Menengah Geografi. InsyaAllah kalau kita berjumpa lagi ni itu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.